Okey, hari ni kita akan sambung untuk bab 4 iaitu Carnot Cycle. Okey, saya ulang balik untuk pelajaran yang lepas. Dalam bab 4 ni ada 4 benda yang kamu kena tahu, iaitu 1 head engine, 1 reverse head engine yang mana kamu dah tengok Isnin lepas. So hari ni kamu akan tengok Carnot Cycle dan next lesson kita akan belajar last sekali Rankine Cycle. Habislah bab 4. So habislah silibus untuk thermodinamik. Okey, so Carnot Cycle ni bahasa Melayu dia kita Carnot ni yang mana dia kata from the second law of thermodynamics it can be derived that no heat engine can be more efficient than a reversible heat engine working between the same temperature limit. Okey, sebab dia kata tiada enjin haba yang lebih efisien, melainkan dia mesti bekerja, enjin haba tu bekerja antara dua had suhu yang sama. Okey, nanti kita tengoklah seterusnya macam mana. So Carnot ni Carnot Cycle ni dijumpai oleh Carnot lah, engineer daripada French. Okey, lama dah, tahun 1824. Okey, so dia dalam cycle untuk Carnot ni ada dua isothermal. Ni dua isothermal proses dan dua adiabatic proses. So dia juga berada dalam isentropik. Tak apa, nanti kita tengok satu-satu. So bawah ni kalau kamu tengok, ini adalah karakteristik yang kamu tengok sebelum ni untuk heat engine, yang mana ada haba masuk pada takungan panas, iaitu macam boiler, macam nuklear, and then dia bergerak bertukar pada pusingan atau kitaran seperti turbine. Bila kita rotating shaft ke, dia akan berputar, dia melakukan kerja. Dan seterusnya haba ni dibuang pada takungan sejuk, iaitu kat sini dikata condenser. Contohnya seperti laut ke apa, air sungai ke, atmosfera ke, dia lebih rendah suhu dia berbanding dengan boiler. Dan pump ni adalah satu pemangkin, maknanya dia pusing dalam satu kitaran lah, heat engine. So untuk Carnot Cycle, apa yang kamu paling penting kena tahu adalah TS diagram dia, iaitu T melawan S diagram. So ini mesti dalam bentuk loceng ni. Okey, sekejap. So dia mesti T melawan S. So T melawan S. So dia akan bentuk loceng ni, dan akan ada dua garisan had dua suhu ni. So suhu pertama, garisan, dan had yang kedua. Mesti ada dua. So garisan ni adalah garisan tekanan, setekanan untuk satu. Kalau ini adalah T1, titik 1, dan ini adalah T2, suhu pada titik 2. So apa saja yang ada dekat sini, dari sini setiap garisan ni dia adalah setekanan, sebab P adalah tekanan. Dan bila kalau tekanan dia berapa, misalnya 50 bar, so semua ni bacaan dia adalah pada 50 bar. Kalau ini lebih rendah, iaitu bahagian takungan lebih sejuk. Okay? So mungkin tekanan dia kat sini dalam 0.5 bar. So semua sekali bacaan dia kat sini adalah 0.5 bar. So untuk kita derive balik peralatan ke atas ni, so kita akan letakkan dekat sini. Okay? So ini garis tegak. Maafkan saya sebab ni. So kat sinilah.
So untuk titik 4, 1. Okay, so sini 4 dan ini 1. So ini 4, sini 1. Okay, 1, 2. Okay, sini 1, 2. Sini 2, 3. 2, 3, 3, 4. Okay. So kat sini boilernya. Sini adalah turbine-nya. Sini adalah condensernya. Dan satu lagi sini adalah pump. Okay. So apa yang kita tahu adalah kalau ikut karakter atau ciri-ciri heat engine, pada boiler ni haba masuk sebab kat sini adalah takungan panas. So sini adalah haba masuk iaitu Q41. Okey. Dan ini adalah mengerjakan sistem mengerjakan melakukan kerja. So dia adalah kerja keluar iaitu kerja turbine iaitu W21 12 21. Okey. Dia punya perjalanan macam ni tau. So 1 2 2 3 3 4. So ini dia membuang haba. So Q 2 3. Ada orang masuk Dan seterusnya ini adalah kerja masuk W 3 4 iaitu sama dengan W pump. Okey. Clear lah. Yang tu kamu conteng sendirilah. Okey. So ini kamu kena tahu macam mana pula nak dapat setiap masuk, setiap keluar ni. Okey, kita tengok pula pada titik seterusnya. Okey. Okey, dia kata heat supply to boiler constant temperature. So sekarang ni Q41 atas ni kan, Q41. So kita nak tahu Q41 sama dengan H, iaitu H adalah entalpi. H1 tolak entalpi H4. So kat sini adalah H titik 4, ini titik 1. So H1 tolak H4. Okey. Okey, lepas tu work out. Okey, work out ataupun sistem melakukan kerja iaitu kerja turbine. So turbine W12 adalah H1 tolak H2. Ingat, atas tolak bawah untuk kerja. Okey. Lepas tu kalau yang lain, okey, misalnya Q41 4 tolak 1. Okey. 1 tolak 4. Yang belakang tolak yang depan. Kan? 1 tolak 4. 1 tolak 4. Tapi kalau yang W12 ni atas tolak bawah. Dan yang lain ini adalah haba keluar. Okey. Haba keluar iaitu belakang tolak depan, H3 tolak H2. Dan last kali kerja pump iaitu kerja masuk. Okey. So ini adalah W pump. Yang ni adalah W turbine. So yang mana 4 tolak 3, atas tolak bawah. So kalau kerja mesti atas tolak bawah. Yang lain Q lah. Kalau Q maknanya belakang tolak depan. Faham tak? Okey. Yang ni kan titik dia belakang tolak depan. Sebab sekarang saya nak kamu ingat tau benda ni. Kamu kena ingat macam mana nak buatlah cara macam mana kamu nak ingat. Nanti kita tengoklah. Okey, ingat bila kita ni
setiap kita Carnot, kita Rankine ke, ada beberapa perkara yang kamu kena cari. Okey, iaitu satu iaitu thermal efficiency of Carnot cycle. Okey, maknanya kecekapan thermal pada kita Carnot. So formula dia adalah W12 tolak W34 per Q41. Itulah yang nak derive balik. W12 ni macam mana? So W12 tadi dia dah kata ni kan, W12 H1 tolak H2. So H1 tolak H2 tolak W34 H4 tolak H3 per H1 tolak H4 iaitu Q41. Okey, bila Q belakang tolak depan, H1 tolak H4. Ataupun formula ni pun boleh 1 tolak T2 per T1. Depends pada soalan. Soalan dia bagi apa? So kamu kena jawab berdasarkan soalan. Ni efficiency. Dan seterusnya work ratio ataupun nisbah haba. Okey, nisbah haba network ataupun kerja bersih sama dengan bahagi kerja kasar. So kerja bersih dia adalah W12 tolak W34. W12 ingat atas tolak bawah, H1 tolak H2 tolak W34 iaitu kerja. Yang ni adalah kerja turbine tolak kerja pump per dengan haba masuk lah, Q in. Okey, so turbine kerja mesti atas tolak bawah iaitu H1 tolak H2 tolak H4 tolak H3 per Q41, maknanya H1 tolak H2 belakang tolak depan. Dan satu lagi benda yang kamu kena tahu iaitu specific steam consumption ataupun penggunaan steam tentu. Kau bahasa Melayu dia. Okey, dia nak mengira kadar aliran jisim bagi steam yang diperlukan per unit tenaga keluaran. Itu sebabnya dia punya unit dia kg per kilowatt hour. So formula dia adalah 3600 per dengan network ataupun kerja bersih. Kerja bersih adalah W12 tolak W34. So mana W12 adalah derive balik benda tu. Jadi H1 tolak H2 tolak H4 tolak H3. So ini semua sepatutnya kamu kena ingatlah. Nanti saya confirmkan balik waktu soalan final ataupun part kamu, adakah formula ni diberikan. Saya difahamkan macam tak diberikan. Jadi kamu kena hafal. At least kamu hafal yang ni, W12 tolak W34 per Q41, and then kamu boleh derive kan. Okey, kalau kerja memang atas tolak bawah. Kalau haba belakang tolak depan. Maknanya H1 tolak H4. Kalau yang ni kamu kena tengok baliklah gambar rajah ni balik. Okey, atas 1 tolak bawah, H1 tolak H2. Kalau work pump atas dia 4, H4 tolak H3. Okey, clear Okey, kita tengok ni contoh simple. Okey, untuk dapatkan kecekapan. A steam plant operates between a boiler pressure of 42 bar and a condenser pressure of 0.035 bar. Calculate for these limits the cycle efficiency and the work ratio for a Carnot cycle using wet steam. Okey, sekarang ni kamu kena dapatkan kamu punya jadual steam. Saya ada bagi sekali bersama dengan buku kan.
Cuba buka. Kalau tak, buku kamu kat belakang sekali pun ada. Cuma dia tak berapa clear. Okay, kamu buka dekat saturated water and steam. Alamak. Saya tak ada soft copy lah. Sepatutnya saya ada soft copy ni. Tapi soft copy saya tak bawa balik. Tak apalah, next class nanti saya bawa balik. Okay, so boleh buka sekarang tak pada saturated water and steam. Cari P sama dengan 42 bar. Berapa dia punya suhu? .253.2. 253.2. Okay. Okay, 42 bar. Dia punya suhu dia 253.2 degree of Celsius. Yang 0.035 bar. 26.7. 26.7 Saya rasa soalan ni salah ni. Okey. So contoh ni salah. Sebab tukang editnya ni. Sekejap saya cek pada buku. Okey, salah memang soalannya pun memang salah sebenarnya. So sekarang ni kamu kena tukar dekat buku kamu ni 42 bar ni iaitu 253.2 tambah 273. So ini salah. Sama dengan berapa? Ni T1. So T2 sama dengan tekan kalkulator berapa ni? .253.2 tambah 273 sama dengan 5 mana? 526.2 Kelvin. So yang ni adalah 26.7 tambah 273 sama dengan 26.7 tambah 273 299.7 Kelvin. Okay? Dapat tak yang ni? Semua dapat tak? Ini salah Dapat. Okey, dapat. So sekarang ni kecekapan dia adalah 1 tolak 299.7 bahagi 526.2. Ini salah. Tukar. Tukarkan ni 299.7. Yang ni adalah 526.2. Betul tak? 1 tolak 299.7 bagi So jawapan dia adalah 0.43. So sama dengan 43%. Dapat tak? So tolong betulkan pada buku kamu. Supaya kamu study nanti tak salah. Okey, seterusnya. Semua dah clear? Okey, kita tengok soalan. Okay, kita tengok soalan ni lah.
A steam power plant operates between a boiler pressure of 40 bar and a condenser pressure of 0.045 bar. Calculate for these limits the cycle efficiency and the work ratio for a Carnot cycle using wet steam. Okay. So, bila dapat soalan ni, biasa soalan ni akan memeningkan otak. Jadinya, okey, kita buka kertas kat sebelah. Okey. Dapat je soalan ni, mula-mula sekali kamu mesti lukis gambar diagram TS. Iaitu ni lah. Ni T melawan S. Okay. So, ni garis pakai pembaris tegak tau. Tangan saya pengkor ni. So, ini tegak. So, ni P1, P2. Ini wajib kamu kena tahu So, ni adalah T1. Ni adalah T2. First kali kamu lukis gambar rajah ni. And then, kamu tahu dia adalah Carnot Carnot cycle. So, kamu kena tahu dia mesti tegak macam ni. Ni ambil pembaris juga. Allahuakbar. Okay. So, ini titik 1, 2, 3, 4. So, ini garis ke bawah. Garis ke bawah. Dia adalah isentropic. Okay. Yang mana nilai S. Ni kan S kan? S adalah entropi. So, H adalah enthalpy. S adalah entropi. So, apabila nilai sama dua entropi, so dia adalah seentropik. Sentropik iaitu S3 sama dengan S4. Yang ni lah. Yang ni S1 sama dengan S2. Okey. Dah dapat ni. Okey, ni 4 segi sama. 4 segi lah, bukan 4 segi sama. Sebab kalau Rankine dia lain sikit bentuknya. Kalau Carnot dia 4 segi macam ni. So, dah dapat gambar rajah ni, baru kita boleh labelkan mengikut soalan. Okey, macam biasa termodinamik saya suka cakap bila dapat soalan, nyatakan data-data yang dia bagi. Kedua, apa dia punya proses ataupun device ataupun kita. So, sekarang ni kita dia adalah kita Carnot. Kita Carnot kan? So, kamu dah tahu dah apa yang sepatutnya kamu buat bila kita Carnot. So, bila data dia bagi, steam power plant dia between boiler dengan condenser ni 40 bar. So, sini adalah 40 bar atas. Okay, sebab atas panas, takukan panas. Bawah adalah takungan lebih sejuk. So, ini adalah 0.045 bar. Okay. Okey, dah dapat ni, buka jadual steam. Okey. Jadual steam cari apa tu berapa darjah Celsius. 40 bar berapa dia punya suhu dia? Berapa? 40 bar 250.3. 250.3. Soalannya 40 ke 42? Oh, 40.
Okey, 250.3. Sekejap. (250.3) tambahkan dengan 273 dapat berapa Kelvin? 523.3. 5 23.3. menguji kesabaran betul benda ni kan. 523.3 Kelvin. Okey, T2 berapa? 0.045. 31.0. Hmm? 31 Celsius. 31. Okey, tambah 27, 3. Berapa? 300 Pi. 300 Kelvin. Okey, terlupa saya nak bagi tahu. 304 Pi. Apa? 304 Pi. Okey, 304 Terlupa saya nak bagi tahu kamu, make sure kamu ada satu kertas A4 ke kertas examination pad ke untuk buat benda ni supaya kamu nampak flow dia. Satu muka surat buku tak muat. Dia mesti kena banyaklah, panjang Okey? Dah dapat label ni, dah dapat gambar raja, diagram, kamu dah dapat label dia. And then dia nak apa yang dia nak cari. Okey? Kamu dah tahu data, kamu dah tahu cycle dia. Okey, dia nak cari efficiency dengan work ratio. So, efficiency dengan work ratio. Okey. Carnot efficiency 1 tolak formula dia 1 tolak T2 per T1. Okey. Okey, work ratio ini Carnot Kalau work ratio dia adalah W12 tolak W34 per W12. Patutnya. Okay. So, ni per. So, W12 adalah H1 tolak H2 tolak H4 tolak H3. Betul tak? Per W12 H1 tolak H2. Okey, ini kamu kena tahu semua. Bila dah tahu benda ni semua, kamu kena cari satu persatu. Sekarang ni untuk kecekapan Carnot ni T1 tolak T2 per T1 senanglah. Kamu masukkan nilai 1 tolak 304 per 523.3. Berapa jawapan dia? Tekan kalkulator. Berapa? Sampai 42. 0.42. Saya percaya je saya tak kira. Saya tak ada jawapan. 42. Okey, ini dah dapat kecekapan dia ataupun sama dengan 42%. Tak kisah mana-mana. Okey. So, sekarang ni apa nak kamu buat adalah kamu cari benda ni. Cari benda ni untuk dapatkan work ratio ni ataupun nisbah kerja ni. So, kamu kena cari H1, H2, H3 dan H4. Sangat panjang perjalanan hidup kamu. Okey, kita mulakan dengan H1.
Okey, kat sini H1 sama dengan di sini. Okey. So H1 adalah, kamu ingat balik bab 2, kamu buka balik bab 2, dia ada cakap sebelah sini semua adalah G. HGUG, ingat tak? Sekejap saya buka. Okey. Nampaknya saya tak tanda dalam buku ni, tapi lebih kurang macam ni lah. So setiap okey. Okey, setiap sebelah sini semua adalah superheated steam ataupun apabila berada kat titik ni, okey, dia adalah UG, HG, VG dengan SG. S adalah entropi. Tapi kalau dekat sini, dia adalah area liquid, so dia adalah SF, UF, HF dengan VF. So ingat balik benda ni semua, dan bila antara ni dekat wet region ni adalah HFG, UFG, yang mana SFG dengan VFG. Yang mana ni maksudnya HG tolak HF. Dan samalah semua HFG. Okay. So ini antara kat sini. Yang bahagian titik ni terus kamu baca dalam jadual steam, bahagian G, yang sebelah sini bahagian F. Okey, ingat balik Okey, saya tutup. So kita sambung kat sini. So apabila dekat titik ni 1, dia adalah sebelah sini, iaitu G. So dia adalah HG. Pada okey, kalau kamu perasan tadi saya cakap, sepanjang titik yang ada dekat line ni mestilah pada titik sama, iaitu P1, iaitu pada 40 bar. So boleh tengok dekat jadual steam, HG pada 40 bar berapa? Berapa? 2801. 2801 kJ per kg. Tolong yang lain mesti belajar macam mana nak buat supaya kamu tahu mana nak cari benda tu. Okey. Okey. So ni titik HG, dan satu lagi dekat sini 4, titik 4. Okey. Kat titik 4 ni lah. So kita cari, sebab H2 dengan H3 ni ada dryness fraction. Kalau kamu tengok, dia tidak berada dekat line ni, dia berada dalam wet area. So ada cara dia nak cari. So kita cari yang senang dululah, H1 dengan H4. So H4 area ni adalah HF. So HF pada, okey, dia masih pada satu garisan setekanan ni, iaitu P1. So pada 40 bar. Okey. So HF pada 40 bar, tolong tengok berapa? 1087 pun. 1087 kJ per kg. Orang lain dapat jawapan yang sama tak?
Oh, senyap je. Sama puan. Dapat. Okey, bagus. Okey, seterusnya kita kena cari ni. Titik 2, lepas tu H pada titik 2, lagi satu H pada titik 3. Okey, kita besarkan. Okey, senang sikit kat sebelah kan. Okey. Macam mana kita nak cari H2? Okey, macam mana kita nak cari? Kat sini H2. So, kita kena dapatkan X dulu, iaitu dryness fraction dia ataupun pecahan kekeringan dia. Sebab ikut flashback balik bab 2, kalau mana-mana titik dekat sini, dia akan ada pecahan kekeringan dia lah, iaitu X. So, apa yang kamu kena buat adalah kamu kena gunakan formula ni. HF2 tambah X2 HFG2. Okey? So, okey, ini adalah formula ni. 2 ni adalah bermaksud titik 2. Sebenarnya asal formula dia adalah ni. Kamu pernah nampak kot. H sama dengan HF tambah X HFG. Pernah nampak tak? Pernah nampak tak? Pernah puan. Pernah. Lega saya. Saya memang kena tanya kamu selalu supaya saya tahu kamu tak tidur. Okey, dah dapatkan ni. Tapi masalahnya H2 tak tahu, HF2 kamu tahu, iaitu HF pada titik 2. Yang mana titik 2 ni adalah dekat garisan P2. Okey? Garisan P2 adalah 0.045. So, sekarang ni HF2 adalah HF pada 0.045. Berapa? Cari 0.045 dekat saturated water and steam. Dapatkan HF dia. Berapa? 130. 130. Okey, tambah X tak tahu. Okey, HFG pada titik 2 iaitu pada 0.045. Berapa HFG dia? 2428. 2428. Okey? Okey, masalahnya kamu tak boleh dapatkan X dia. Kamu tak dapat H2. So, macam mana nak dapatkan X dia? Kamu gunakan rajah ni. Kamu kena gunakan S1 sama dengan S2. Okey? Kita guna formula lebih kurang macam ni juga. S sama dengan SF tambah X SFG. Okey? So, S1 sama dengan S2 sama dengan SF2 tambah X2 SFG2. Maksudnya sekarang ni 2 ni adalah pada titik 2. S1 sama dengan S2 ni adalah sebab dia adalah garisan seentropi. So, apabila dia pakai pembaris, kamu garis ni tegak. And then, kat sini tadi saya dah cakap HG, SG, VG, NUG. Tadi kamu dah dapat dia HG pada 40 bar. Maknanya bila S1 adalah S1 sama dengan SG pada 40 bar. Okey? 40 bar. Jadi, SG pada 40 bar berapa? SG pada 40 bar berapa? 6.070. 6.070.
kosong. KJ per KGK. Betul tak? Betul. Okey, betul. 40 bar 60. Okey. Okey, dah dapat ni. Masukkan nilai tu kat sini. 6.070. Ni bermakna S1 sama dengan S2 kan? So S2 dia adalah ni. So SF pada titik 2 iaitu SF pada 0.045 berapa? Kosong poin 451. 0.451 tambah X2. So SFG2. Maknanya SFG pada 0.045 berapa? 7.980. 7 point? 980. Okey, so. Okey, bila dapat macam ni, dapatkan nilai X2. Kamu dah tahu, kamu boleh dapat X2. Okey, 6.070 tolak 0.451 bahagi 7.980. Dapat berapa? 0.7. Kan? 0.7. 04, betul tak? Boleh sama dengan 0.7. Okey, semua dapat tak? Dapat. Okey, dah dapat ni, boleh masukkan terus ke atas ni. So, sama dengan 130 tambah 0.7. Okey, kita boleh ambil 2 atau 1 atau 2 titik perpuluhan lah. So, 2428. So, tekan kalkulator berapa? 07 darab 2428 tambah 130. Dapat tak sama dengan ni? 1829.6. 1829.6 kilojoule per kg. Betul tak? Betul, Puan. Okey. So, dah dapat ni. Sekarang ni. Sama juga. Benda yang sama. Kamu kena guna untuk dapatkan titik 3. Okey. Sekarang ni. Kalau kamu tengok X2 ni. X2 ni adalah 0.7. X pada titik 2 ni. Dia menghampiri gas. Area superheated. Area gas kat sini. So, bermaknanya pecahan kekeringan dia lebih tinggi. Logik kamu dapat 0.7 ni maknanya lebih daripada 0.5 tu betul logik lah. 2 tu berada dekat sebelah ke arah gas. Tapi kalau titik 3 ni, X dia should be mesti bawah daripada 0.5. Sebab dia menghampiri kawasan cecair. Ni cecair kan? Tapi kalau kamu tengok dia adalah pada titik yang sama, garisan setekanan yang sama. So, cara kamu buat adalah sama. Okey? Okey. Okey, macam mana nak cari? Boleh buat, semua boleh try buat lah H3. Macam mana? So, bermula dengan H3 sama dengan HF3 tambah X HFG3. Okey? Dia sama je, kamu kena dapatkan nilai X3. So, macam mana nak dapatkan dia? Dapatkan dia S3 sama dengan S4 sama dengan S3 terbalik.
S4 sama dengan S3. So, SF3 tambah X3 SFG3. Okay, kita tengok balik. Sorry. Kita tengok balik gambar rajah ni. Oh, dah lari dah. Okay. Okay, tak lari dah. So, kalau kamu tengok dia dekat S3 sama dengan S4. Sebab kamu nak cari dia pada titik 3. Sama jalan dia macam ni. Cuma bezanya kamu akan dapat X tu lebih kecil lah. Okay. Sebab kamu akan guna S4 adalah SF pada 40 bar. Sekarang ni S1 adalah SG pada 40 bar. Yang ni S4 adalah SF pada 40 bar. Okay? So S4 adalah sama dengan SF pada 40 bar. So kamu akan dapat S4 berapa? Tekan kalkulator. Berapa? Hello? Ya, buat. SF pada 40 bar berapa? SF pada 40. 797 puan. Saya baik ada orang saya rasa macam macam cakap sorang-sorang. 2.797 kJ per kgK. Okey dah kan? Puan. Okey dah dapat ni, kamu masukkan dalam ni. Lepas tu masukkan dalam ni. Cepat buat. Saya bagi masa kamu buat. Okey, kita tengok cari SF pada 40 bar ni dah dapat kan tadi? So masukkan dia 2. Masukkan balik ke atas ni iaitu 2.797 sama dengan S3 pada SF pada titik 3 iaitu pada ni. Kat sini, area ni iaitu pada garisan setekanan 0.045. Berapa SF dia? Cari dekat buku jadual STEAM. Berapa? Sepatutnya kamu kena tahu jawapan dia sebenarnya sama dengan sini. Ni, sama. 0.451 ni. Sebab dia pada satu garisan tekanan yang sama. Cuba tengok jadual STEAM betul tak? Sama tak? 0.451. Betul tak? Betul puan. Okey. So, sini adalah 0.451 tambah X pada titik 3. So, SFG pada titik 3 berapa? Pada titik 0.045 berapa? 3.273. Berapa? Berapa? Saya tak ada. Berapa jawapannya? Tak dengar tadi. Tujuh point 7.98 Betul tak? 7.98. 7.980 kan? So X 3 sama dengan 7 tolak 0.451 per 7.980. So tekan kalkulator, berapa jawapan dia?
3 berapa? Kosong poin 294. Okey, 0.294 ataupun 0.3 X3. So logiknya kamu tengok pada titik ni dia menghampiri ke cecair. So dia punya pecahan kekeringan dia mesti lebih basah lah. 0.3 tu kering, maknanya 0.7 tu cecair lah, basah. Itu maksud dia. So masukkan dalam ni H3, HF pada titik 3 berapa? Kamu boleh tengok dalam HF2 tadi. Sebab dia satu garisan yang sama. Berapa HF pada titik 3? Satu tiga kosong. Okey, 130 kan? 130 tambah 0.3 HFG 24, 28 Okey, 24, 28. Okey, kira tekan kalkulator berapa? Berapa? 858.4. 858.4 kilojoule per kg. So dah dapat dah setiap titik tu. Kamu boleh listkan dekat sini. H2 1829.6 kg per kg dan H3 sama dengan 858.4 kg per kg. Okey? Dah dapat dah satu. Okey? 1, 2, 3 dan 4. Okey, dah dapat ni. Barulah kamu boleh menjawab soalan work ratio tadilah. Okey, tengok work ratio tadi. Yang mana ada H1 tolak H2 tolak H4 tolak H3 per H1 tolak H2. Okey, boleh selesaikan. Terus masuk dalam nilai-nilai yang saya dah asingkan tadi. Ni. Masukkan nilai ni ke dalam formula ni. Itu sebabnya saya kata kamu perlukan kertas yang panjang. Okey. So, soalan ni abaikan. So, H1 2801 tolak H2 1829.6 tolak 181087 tolak H3858.4 per 2801 tolak 1829.6. So tekan kalkulator. Ni berapa? Tekan kalkulator. Kosong poin 765.
0.765. Okey. Oleh kerana dia nisbah kerja, so dia tak ada unit. Kalau nak tukarkan unit, kena darabkan dengan 100. So akan dapat 76.5%. Okey. So itu adalah contoh soalan kita Carnot.